Baik, dalam jam ini juga kita nak membincangkan mengenai isu pembukaan pintu sempadan negara. Menteri Kesihatan ada memaklumkan negara dijangka boleh melakukan pembukaan sempadan menjelang suku kedua tahun ini. Ia sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada pemain sektor ekonomi seperti pelancongan. Namun isu keselamatan kesihatan harus menjadi fokus utama. Bagaimana kita nak pastikan apabila sempadan dibuka nanti, risiko jangkitan COVID-19 itu dapat dikurangkan serta dikawal. Untuk membincangkan isu ini, kita akan bersama dengan Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Samsudin merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah bersama dengan saya di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Hafizi. Baik, Prof. Kita melihat kepada isu pembukaan pintu sempadan negara. Bagaimana SOP pembukaan pintu sempadan negara ini? Adakah boleh kita lakukan seperti travel bubble, seperti di Langkawi tempoh hari tanpa kuarantin ditetapkan? Itu salah satu mungkin daripada kaedah dia. Tetapi kalau boleh, saya nak kita merujuk kepada kenyataan semalam. Saya suka dengan tempoh masa yang diberikan dan juga aktiviti yang dilakukan sebelum SOP itu dikeluarkan, iaitu kalau mengikut kenyataan semalam oleh YB Khairi Jamaluddin selaku Menteri Kesihatan mengatakan bahawa pembukaan sempadan itu hanya akan dibuka pada suku kedua tahun ini, iaitu sekitar bulan Jun nanti. Jadi ini saya rasa satu tempoh masa yang sangat reasonable dan praktikal untuk dilaksanakan. Di samping itu juga, saya juga lihat pihak Kementerian Kesihatan juga bersama dengan jawatan kuasa COVID-19, Quartet menteri-menteri juga akan duduk bersama dan membincangkan tentang SOP yang terbaik sebelum sempadan negara ini dibuka. Dari konsep pengurusan risiko, ini merupakan salah satu kaedah yang saya anggap sebagai satu kaedah yang tersusun dan teratur dalam memastikan aspek keselamatan dan kesihatan itu sentiasa diberi keutamaan. Berbalik kepada soalan Hafizi tadi tentang cadangan SOP untuk merentas sempadan, mungkin kita dapat lihat sebelum ini cadangan ada diberikan oleh Majlis Pemulihan Negara, iaitu memberi kebenaran rentas sempadan negara tanpa kuarantin wajib. Jadi permintaan ini mungkin boleh dipertimbangkan kepada individu atau warga asing yang telah lengkap 2 dos vaksin ataupun juga telah mengambil dos penggalak, dan apabila sebelum mereka memasuki sempadan negara, mereka perlulah menjalani ujian pengesahan COVID-19 sama ada melalui RTK, PCR, ada saliva dan sebagainya dalam tempoh 48 jam sebelum masuk dan berlepas masuk ke dalam negara. Jadi apabila keputusannya itu negatif, maka saya rasa tidak ada masalah untuk mereka masuk tanpa kuarantin wajib. Cuma apabila mereka negatif, ini yang perlu diberi perhatian. Jadi di dalam SOP nanti perlu dijelaskan bahawa apabila mereka ini walaupun sudah lengkap vaksinasi, apabila keputusan ujian RTK, saliva atau PCR, ujian pengesahan COVID-19 mereka negatif, maka mereka wajib menjalani kuarantin. Dan kuarantin tu kita ikutlah dengan kuarantin tempoh kuarantin yang telah diperkemas kini oleh Kementerian Kesihatan. Baru-baru ini kalau kita dapat lihat bahawa mereka yang tanpa gejala selama 7 hari yang telah lengkap vaksin, manakala yang belum lengkap ataupun bergejala dengan 10 hari. Dan kategori keterukan simptom juga boleh dijadikan pengukur di mana kategori 1 dan 2 mungkin boleh kuarantin di penginapan atau hotel masing-masing. Manakala yang kategori 3 dan 5 perlu dipantau khusus di pusat-pusat kuarantin Kementerian Kesihatan. Jadi itu mungkin sebahagian daripada SOP yang perlu diberi perhatian. Tetapi kita tidak boleh juga lupa kepada golongan kanak-kanak yang dibawa masuk bersama merentas negara. Ini juga perlu ada SOP khusus bagi mereka ini. Sekurang-kurangnya mereka ini perlulah divaksin sekurang-kurangnya 1 dos atau sebaik-baiknya telah lengkap. Satu lagi yang perlu juga diperkemaskinikan kembali ialah
di dalam MySejahtera sebelum ini kita ada kit perjalanan ya, kit perjalanan dalam aplikasi MySejahtera di mana deklarasi kesihatan, ya, maklumat-maklumat berkaitan dengan COVID-19 itu perlu diperkemaskini dalam masa ke semasa. Dan setiap pelancong yang keluar masuk dalam negara ini perlulah mengaktifkan aplikasi MySejahtera masing-masing sepanjang mereka berada di Malaysia ini. Itu Hafizi. Baik Prof, adakah Prof berpandangan keperluan untuk pengembara daripada luar negara masuk ke dalam negara kita ni mereka perlu mengambil insurans? Kerana kita tidak mahu apabila mereka datang ke negara kita, mereka ada dijangkiti dengan COVID-19 dan mungkin kos itu terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Kita tidak mahu perkara itu berlaku kerana dalam keadaan ekonomi kita yang tidak berapa menentu ini. Bagaimana, adakah Prof melihat, adakah Prof berpandangan keperluan untuk insurans bagi setiap pengembara ini supaya kos perubatan mereka sekiranya mereka dijangkiti COVID-19 akan ditanggung oleh insurans itu sendiri? Baik, itu juga satu cadangan yang baik saya rasa. Walaupun kita tidak perlu insurans yang begitu komprehensif tetapi short term insurans dan sebagainya, saya cukup yakin syarikat-syarikat yang menawarkan tawaran insurans ini atau menjalankan aktiviti insurans ini juga boleh memberi pandangan masing-masing ya. Tetapi melaksanakan insurans ini merupakan salah satu juga kaedah yang baik di mana ianya dapat membantu negara ya dalam menguruskan keuangan dengan lebih rapi dan teliti dalam kos-kos yang terlibat dalam rawatan serta pengurusan COVID-19 dalam negara. Saya sangat setuju dengan cadangan itu, bermaksud antara mungkin perkara yang perlu dimasukkan dalam SOP itu juga ialah insurans kepada pelawat atau pelancong ini. Mungkin satu lagi Hafizi yang perlu diberi perhatian. Ini cabaran yang mungkin perlu dipantau dari masa ke semasa oleh pihak penguasa sempadan dan juga petugas-petugas barisan hadapan sewaktu menyaring maklumat sijil vaksinasi yang ditunjukkan oleh pelawat-pelawat ini. Kita mahu sijil-sijil vaksinasi yang ditunjukkan ini juga tulen dan sah. Sebab baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan sijil vaksinasi yang palsu banyak bukan sekadar ratusan malahan ribuan sijil vaksinasi palsu berada dalam negara kita ini. Jadi ini perlu diberi perhatian. Kita tidak mahu ada pelawat pelancong yang terlepas masuk ke dalam negara kita ini dengan menggunakan sijil-sijil palsu vaksinasi daripada negara mereka. Ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian.